Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin mengenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Aizil Fikri Raslan. Nombor matriks yang diberikan adalah AA181465. Seterusnya, saya mengambil jurusan dalam Diploma Kejuruteraan Elektrik tempat di kampus UiTM Pagoh. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pengenalan diri saya sebelum saya memulakan pembentangan seterusnya. Saya pergi ke sejarah syarikat di mana tempat saya menjalani latihan industri. Jadi saya akan meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan sejarah syarikat. Pertama sekali saya ingin mengenalkan nama syarikat, iaitu Aminul Rashid Enterprise. So, syarikat ini mula ditubuhkan pada 18 Disember pada tahun 2000 dan syarikat ini adalah 100% milikan Bumiputera. Apa yang Aminul Rashid Enterprise ni jalankan? Maksudnya kerja-kerja yang dijalankan. Jadi kerja-kerja utama yang dijalankan adalah seperti berikut, di mana terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kerja-kerja kejuruteraan mekanikal, kerja-kerja elektrikal dan kerja-kerja kejuruteraan awam. So, kerja-kerja mekanikal ni syarikat ini membekal, memasang dan membaiki ataupun menyelenggarai unit penyaman udara. Seterusnya ia juga membaiki dan menyelenggara alat pemadam api dan pencegah kebakaran. Jadi dari segi kerja-kerja elektrik pula, syarikat ini merupakan pemborong pendawaian elektrik. Seterusnya syarikat ini membekal dan menjual peralatan pendawaian elektrik. Seterusnya dari segi kerja-kerja kejuruteraan awam, syarikat ini merupakan pemborong binaan, penyelenggaraan dan ubah suai bangunan. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang syarikat ini didaftarkan di bawah apa. So, pertama sekali syarikat ini telah didaftarkan di bawah Industry Development Board, iaitu CIDB, di mana terbahagi kepada grade-gradenya, iaitu grade 1 dalam bidang awam dan mekanikal, grade 2 pula dalam bidang elektrikal. Jadi grade-grade ni adalah berdasarkan apa yang CIDB telah tetapkan mengikut kesesuaian pekerjaan. Seterusnya, syarikat ini pula juga telah didaftarkan di bawah Pusat Khidmat Kontraktor PKK, iaitu bertaraf Bumiputera. Seterusnya, Suruhanjaya Tenaga berkelas C. Seterusnya, sijil perolehan kerja kerajaan. Selain itu, Kementerian Kewangan Malaysia juga didaftarkan. Dan akhir sekali, syarikat ini telah didaftarkan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi Aminul Rashid Enterprise ni bersesuaian untuk menjadi pesaing dengan syarikat yang lain di mana terlibat dalam bidang industri kontraktor yang merangkumi bidang kejuruteraan mekanikal, elektrikal dan awam. Jadi dari segi penghantaran produk pula, penghantaran produk yang berkualiti di mana ianya merangkumi kehendak dan keperluan pengguna. Aminul Rashid Enterprise ni juga merupakan syarikat yang mempunyai sepenuh kerjasama untuk melengkapi dirinya sendiri yang bersesuaian dan pengetahuan dalam pengurusan industri serta juga keperluan untuk para pelanggannya. Berikut merupakan carta organisasi syarikat Aminul Rashid Enterprise. Pertama sekali, pengurus syarikat iaitu Encik Aminul Rashid bin Maksad sendiri, dan di bawahnya pula terdapat staf admin iaitu Kak Nurliana binti Amdan. Seterusnya, pengurus projek iaitu supervisor industri saya sendiri iaitu Haji Abdul Jalil bin Abdul Samad, dan di bawahnya pula terdapat penyelia projek yang mengagihkan tugas iaitu Muhammad Mazri bin Saliman, dan terbahagi kepada bidang mekanikal dan elektrikal, di mana bidang mekanikal mempunyai ketua iaitu Encik Raimi bin Murad, dan seterusnya di bawahnya terdapat 4 orang pekerja yang lain, di mana pekerja yang lain ialah pekerja seperumahan. Dan dalam bidang elektrikal pula sebagai ketua pegawai iaitu Encik Rizal bin Raub, dan di bawahnya juga terdapat 4 orang pekerja separuh mahir yang berkelayakan.
Seterusnya kita bergerak kepada perancangan projek oleh penyelia industri saya sepanjang tempoh saya menjalani praktikal, iaitu terbagi kepada 7 perancangan, di mana yang pertama kerja-kerja pemasangan fire protection untuk pembangunan Santuari Gajah bertempat di Kota Tinggi Johor untuk Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, iaitu Perhilitan. Seterusnya kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan serta penggantian paip 3 inci dan servis pam penggalak serta panel kawalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di Pejabat Kerajaan Pembangunan Sultan Iskandar bertempat di Kota Tinggi juga. Dan kerja-kerja yang ketiga iaitu pembaikan kecil di Klinik Nur Sejahtera bertempat di Kota Tinggi Johor. Seterusnya kerja-kerja meroboh rumah kuartus kediaman pentadbir tanah bertempat di Jalan Kolam Air Kota Tinggi Johor. Kerja yang kelima pula yang dijalankan iaitu kerja-kerja penyelenggaraan stesen Batu 52, stesen Rantau Panjang dan stesen Sungai Sayong bertempat di daerah Kota Tinggi Johor. Seterusnya kerja-kerja menaik taraf ruangan dalam Pejabat Pengairan dan Saliran Kota Tinggi serta kerja-kerja berkaitan di Kota Tinggi Johor. Dan akhir sekali kerja-kerja menyelenggara dan pembaikan peralatan elektrik bertempat di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Sungai Kota Tinggi, dan juga stop penyelenggaraan Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kota Tinggi Johor. So berikut adalah 7 perancangan sepanjang saya menjalani tempoh latihan industri. Okey, seterusnya saya akan membentangkan skop latihan yang saya jalankan dalam tempoh latihan industri selama 16 minggu secara ringkas. Pada minggu pertama latihan industri, saya melapor diri di syarikat Amin Rashid Enterprise, dan pada minggu ini juga kerja-kerja dijalankan di kamp tentera di Mesing, di mana kerja ini merupakan kerja yang dijalankan setiap tahun di mana proses lenggara dilakukan. So pada minggu kedua latihan industri pula, saya menjalankan lawatan kerja di setiap lokasi kerja di kamp tentera. Tujuan lawatan adalah untuk mengenal pasti setiap lokasi kerja di sana. Seterusnya kerja-kerja di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Sungai juga turut dijalankan. Jadi pada minggu ketiga pula kerja-kerja yang dijalankan adalah di kamp tentera, di mana kerja-kerja yang sebelum ini disambung semula pada minggu ini. Pelan lokasi kerja pada minggu ini pula difokuskan di bangunan Dewan Pahlawan. Ini bertujuan untuk memasang kamera litar tertutup di bangunan tersebut. Seterusnya proses membek pulih kedudukan spotlight juga turut dijalankan. Pada minggu keempat latihan industri, lokasi kerja ini dijalankan di Batu Layar, di mana proses penukaran lampu jalan yang lama ditukar di sana. Seterusnya sambungan kerja pendawaian adalah di kamp tentera di Mesing. Okey, akhir sekali pendawaian baru bagi unit penghawa dingin dijalankan di Pejabat Tanah bertempat di Kota Tinggi. Okey, seterusnya pada minggu kelima latihan industri dijalankan. Kerja-kerja penukaran starter pendingin hawa di Pejabat Tanah dijalankan. Seterusnya kerja-kerja mengenal pasti masalah trip Swiss ataupun soket dijalankan di Pusat Santuari Gajah bertempat di Kota Tinggi. Seterusnya penukaran lampu damlight bertempat di Pejabat GPS Kota Tinggi. Akhir sekali kerja-kerja penawaian yang baru dilakukan di bangunan stesen telemetri di 3 lokasi berasingan, iaitu Jabatan Pengaliran dan Saliran Sungai Ara, JPS Sungai Sayong dan JPS Kampung Rantau Panjang. Jadi pada minggu ke-6 latihan industri, kami menjalankan kerja di Klinik Nur Sejahtera, di mana pemasangan loceng dijalankan. Selain itu, kerja-kerja penawaian baru di JPS Sungai Sayong turut dijalankan. Penukaran lampu daylight dan LED turut dijalankan di Pejabat JPS Kota Tinggi. Seterusnya pada minggu ke-7, kerja penawaian baru dijalankan di JPS di Kampung Rantau Panjang. Kerja-kerja penawaian, pemasangan switch dan isolator serta penukaran kabel dijalankan dalam tempoh ini. Jadi pada minggu ke-8 latihan industri, kerja pada minggu ini dijalankan semula di Klinik Nur Sejahtera, di mana
kami memasang unit emergency buzzer. Selain itu, menjalankan proses pemasangan pintu bomba serta proses mengecat. Kerja-kerja servis motor turut dijalankan di JPS Sungai Sayong pada minggu ini. Seterusnya, pada minggu ke-9 latihan industri, kerja-kerja mengangkat atap dijalankan bertujuan untuk menghantar di lokasi pembinaan tanaman di Bukit Samsu. Seterusnya, penukaran lampu glob serta lampu downlight dijalankan di stor JPS daerah Kota Tinggi. Kerja-kerja servis motor turut dijalankan pada minggu ini di Jabatan Pengaliran dan Saliran Sungai Ara. Seterusnya, pada minggu ke-10, kerja-kerja pemasangan tapak Swiss di pejabat JPS. Sambungan kerja angkat atap turut dijalankan untuk dihantarkan ke Bukit Samsu. Kerja-kerja kemas kini cat pintu bomba di Klinik Nur Sejahtera serta pemindahan alat kawalan turut dijalankan. Seterusnya, pada minggu ke-11, penukaran kabel dijalankan di JPS Sungai Sayong dan Kampung Rantau Panjang. Kerja-kerja membuka unit luar penghawa dingin turut dijalankan di pejabat custom bertempat di daerah Kota Tinggi. Kerja-kerja penukaran lampu downlight di JKR Kota Tinggi juga turut dijalankan pada minggu ini. Seterusnya, pada minggu ke-12, proses membuka unit dalam penghawa dingin di pejabat custom Kota Tinggi bagi tujuan pemindahan di stor pusat di Johor Bahru. Selain itu, memasang dek bagi meletakkan dekoder kamera litar tertutup di pejabat JPS. Kerja pemasangan kabel penyokong dijalankan di JPS Sungai Ara, di mana kabel penyokong tersebut merupakan jenis kabel steel wire rope SWR fiber core. Dan akhir sekali, kerja pada minggu ini proses kemas kini wayar di JKR Kota Tinggi. Pada minggu ke-13 pula, latihan industri dijalankan di Pusat Santuri Gajah, di mana kami menjalankan lawatan tempat kerja. Seterusnya, penukaran alat kawalan dan pemindahan lampu LED dijalankan di JPS Kampung Rantau Panjang. Mesin teropan jalan dihantar ke stor pusat PDRM di Johor Bahru. Seterusnya, pada minggu ke-14, kerja kami difokuskan di JPS Sungai Ara dan Kampung Rantau Panjang, di mana kerja-kerja membekalkan bekalan elektrik di JPS tersebut oleh pihak JNB dijalankan, serta kerja-kerja turapan di pusat PDRM Johor Bahru turut dijalankan pada minggu ini. Seterusnya, pada minggu ke-15, kerja dijalankan di JPS Sungai Ara, di mana aktiviti pembersihan tapak dan pengorikan lubang dijalankan bagi tujuan meletakkan meter elektrik dan tiang elektrik. Selain itu, pemadam api dihantar ke stor dan JPS selepas selesai dibaik pulih. Sebanyak 15 unit pemadam api dihantarkan ke lokasi terbabit. Dan akhir sekali, pendawaian lampu kecemasan dijalankan di Pusat Santuri Gajah Kota Tinggi. Dan akhir sekali, pada minggu ke-16 latihan industri, kerja pada minggu ini difokuskan di JPS Sungai Sayong dan Sungai Ara, di mana kerja-kerja pembersihan dijalankan di sana, serta kerja-kerja pembersihan juga turut dijalankan di syarikat Amin Rashid Enterprise. Dan sambungan pendawaian lampu kecemasan di Pusat Santuri Gajah dijalankan. Lampu kecemasan di Pusat Santuri Gajah ini ingin dipasang sebanyak 35 unit di lokasi berkenaan. Sekian itu sahaja skop latihan saya sepanjang saya menjalani tempoh latihan industri selama 16 minggu. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin membentangkan komen dan cadangan saya kepada pihak syarikat. Komen saya kepada pihak syarikat pada awalnya, amat berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan kepada saya di syarikat tersebut. Walaupun syarikat ini merupakan syarikat persendirian ataupun sederhana kecil, namun aspek keselamatan perlu amat dititik beratkan, serta kelemahan yang boleh menjejaskan syarikat perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Jadi antara aspek yang perlu diambil adalah, yang pertama, peralatan dan pakaian yang sesuai tidak disediakan kepada saya ataupun kontraktor sepanjang kerja dijalankan. Yang kedua, terdapat juga beberapa peralatan yang sudah rosak di mana tidak dapat lagi digunakan. Yang ketiga, sesuatu projek itu tidak dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.
kerana masalah barang yang tidak mencukupi dan barang lambat sampai atas alasan yang tertentu. Dan komen saya akhir sekali adalah kekurangan tenaga kerja, di mana menjadi salah satu punca setengah kontraktor terpaksa melakukan kerja yang berlebihan ataupun sesuatu tugasan itu amat berat untuk dilakukan dan terpaksa menanggung bebanan kerja. Seterusnya, cadangan saya kepada pihak syarikat iaitu yang pertama, sikap bertanggungjawab menggunakan alatan dengan baik, terutama sekali bagi kontraktor yang menggunakan peralatan tersebut. Seterusnya, pihak syarikat perlu mengambil lebih ramai tenaga kerja, di mana dapat menyebabkan masa setengah kerja serta mutu sesuatu kerja juga dapat dipertingkatkan. Dan akhir sekali, mengadakan perjumpaan seperti taklimat kepada para kontraktor ataupun pekerja sekurang-kurangnya sekali 1 minggu bagi membincangkan kerja yang sedang dijalankan dan peratusan kerja yang telah dijalankan sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Itu saja untuk komen dan cadangan. Okey, seterusnya akhir sekali bahagian kesimpulan apa yang saya dapat daripada latihan industri ini. Jadi selama 16 minggu saya menjalani latihan industri, banyak perkara yang telah saya perolehi dan pelajari membawa pendedahan kepada saya dengan situasi dan cara bekerja yang sebenar. Seterusnya, Aminur Rashid Enterprise ni banyak memberikan saya tunjuk ajar di dalam bidang elektrikal, bidang mekanikal maupun bidang awam. Seterusnya, banyak pelajaran dan pengetahuan yang saya dapat sepanjang tempoh latihan tersebut dijalankan. Antara objektif yang telah saya perolehi sepanjang tempoh saya latihan industri adalah: yang pertama, latihan industri ini sedikit sebanyak melatih dan membolehkan diri saya menyesuaikan diri antara rakan sekerja yang lain. Ia juga mengajar saya agar lebih menitik beratkan hal-hal hubungan sosial, tidak kira dengan pihak atasan maupun pekerja biasa. Dan seterusnya, tahap keyakinan dan keberanian dalam diri bertambah, mendorong saya lebih bersedia menghadapi alam pekerjaan yang sebenar. Yang ketiga, kemahiran asas juga dapat dipelajari berkaitan kerja-kerja penyelesaian permasalahan dan juga penggunaan teknik yang lebih tepat. Akhir sekali, objektif yang dapat dicapai adalah kemahiran yang dipelajari dapat diasah dan memberikan keyakinan dalam diri supaya dapat menamatkan pengajian dengan jayanya, serta persiapan diri ke alam pekerjaan adalah dalam keadaan yang baik. So setakat itu saja pembentangan saya untuk latihan industri. Diharap segala kekurangan saya dapat dimaafkan. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.